bila anda dah letak 2000 dekat sini, apa anda kena buat adalah anda kena faham, anda kena bahagikan anda punya target setiap suku, alright? Korang tahu tak setiap suku tu berapa? Ni saya tulis sekejap sikit Saya tulis, saya draw sikit lah. Okay, nampak ni? Saya dah bagikan siap-siap. Setiap suku dekat sini, anda kena letak berapa patut anda capai. Okay. So, kalau 10 ribu ringgit, kalau 10 ribu, okay, kita ada nilai sebagai contoh 10 ribu dekat sini. So, bermaknanya setiap 3 bulan, satu suku ada 3 bulan. Setiap 3 bulan, anda kena dapat RM500. Nampak ni, RM500. 500 dan 500, 500. So, benda-benda ni adalah target yang anda kena cuba dapatkan sebagai pelabur. Kalau dalam US dollar adalah 125. Setiap 3 bulan anda kena dapat 125 ni. Tak kira apa korang buat secara disiplin, cuba dapatkan. Dan kalau anda tanya saya, 125 ni senang ke susah nak dapat? Ada tak student dalam ni? Cuba kau cakap dengan dia orang, senang ke susah nak dapat $125 3 bulan? Right? So basically $125 3 bulan ni kita boleh dapat di dalam masa hanya 3 ke 4 hari ataupun seminggu atau 2 minggu sahaja. Tapi persoalan dia adalah, sekiranya anda untung dalam seminggu, boleh tak anda buat benda yang sama berturut-turut selama bertahun-tahun? Itu akan jadi masalah, right? Especially dekat pelabur-pelabur yang terlampau kejar duit, yang tak tahu apa dia kejar. Saya kejar ini, contoh sebagai contoh 20%. So, saya mendisiplinkan diri saya, tak kisah berapa banyak saya untung ketika tu, saya cuma nak ambil ini sahaja, alright? So, kalau anda dah rasa macam, okay, saya dah banyak ilmu, saya comfortable, tak semestinya kena lekat pada 2000, tak. Kalau dah rasa okay, aku rasa aku ilmu dah cukup lah, aku dah belajar dengan Stallion lah. Stallion pun setiap student ada kelas monthly coaching free lagi setiap bulan. Baik punya Stallion. Okay, so kita naikkan kita punya target setahun 60%. Ini adalah, kalau anda tanya saya, kalau anda seorang yang pasif, saya ni pasif. Okay, saya pasif saya bekerja 9 sampai 5, bukan 9 sampai 5 lah. Saya masuk 7.30 pagi sampai habis kerja lebih kurang, sampai rumah selalunya dalam lebih kurang isyak macam tu. So saya bukan 9 to 5 lah, 7 to 8. Tu dah macam Bangla dah tu, kalah Bangla punya kerja tu. So itulah apa kita buat. So saya dah terikat dengan kerja. Penat, banyak tenaga dan kepala otak ni guna untuk kerja. Sebab itu adalah main income, primary income saya. Dan trading ni adalah passive income. Portfolio pasif secara purata dalam masa setahun kita boleh dapat 60 ke 50% dalam tangan guys. Right? Pasif. Apa cerita pasif ni? Pasif ni adalah orang yang tengok market seminggu sekali, masuk position, saya cuma beli sebulan 2-3 kali. Alright? Sebulan 2 kali. Kecuali earning season lah. Ni season saya nak kongsi last-last sekejap lagi. Korang sabar je. Earning season ni. Kecuali earning season saya akan masuk belah-belah kali lah, aktif lah. Tapi waktu market macam ni, kita cuma masuk sebulan sebanyak 2-3 kali sahaja. Itu pasif sebab saya tak nak pening kepala, pergi kerja nak fikir position ada semua, tak nak. Saya nak relax, santai. Sebulan 3 kali, 60% dalam tangan. Kita bukan sembang, saya nak tunjuk saya punya portfolio, berapa persen kita dah buat setakat bulan 3. Right? Saya nak korang tengok dengan mata sendiri. Okay. So bila anda seorang yang busy kerja 9 to 5, banyak benda, anda kena target kat sini. Right? Korang target nak jadi jutawan, dah terhasut jutawan. Tapi korang tak tahu yang korang tu busy. Ada kerja 9 to 5, nak ambil anak sekolah lah, nak pergi meeting Hulu Kilir lah, ada nak pergi umrah, katalah setahun sampai 3-4 kali, position pun terlupa. So memang taklah korang nak jadi jutawan. Kalau nak jadi jutawan boleh kena, ini adalah main income, primary duduk dan trading. Alright, anda tak boleh jadi pasif, anda kena jadi agresif. Okay. So 60% ni adalah anda kena dapat setiap suku sebanyak, kalau dengan modal 10 ribu ni, 10 ribu modal ni, anda kena dapat sebanyak $250 setiap 3 bulan. $250 untuk dapatkan 60%. Okay. So apa kita buat, tak kira kau main CFD ke option ke apa ke,
kau tahu market betul-betul nak pergi, korang ada position, kalau tutup untung boleh jadi lagi banyak, korang dah takkan ada rasa macam alamak nak ke tutup ke tak nak ni, nak tutup ke tak nak ni. Sebab apa kau kejar adalah, kita tahu kita kejar, kita cuma kejar ni, market nak pergi mana, lepas tu mana dia nak jalan, kita biarkan, right? Dalam market ni kita cuma perlu ambil apa yang kita perlu. Okay, ada salah satu sifu kita pernah cakap, korang cuma masuk market ni bila market ready, betul-betul ready nak bagi anda duit. Kalau market pun tak ready, korang pun tak ready, kau nak pergi ambil duit kat market, memang dia ambil duit kau dululah, right? So macam manusia lah, bila manusia tu tak bagi duit kat kau pula nak duit dia, kau pergi pegang-pegang dia nak duit, memang kena pelempang lah sebiji, betul? Right? So itu konsep dalam market. Korang tak boleh tamak, korang tak boleh macam wah market ni nak jatuh, saya tahu market nak jatuh, pergi letak put option banyak-banyak, tipik, tiba-tiba naik. Kau kena faham market ni bergerak dalam ombak. Nanti ini topik yang kita akan ajarkan korang semua. So korang faham tak objektif ni? So maknanya setiap suku ni kena kejar ni, setiap suku. Kalau dalam masa 3 bulan korang behind the schedule, dah betul-betul behind, katalah sepatutnya orang yang nak target 60% ni dalam sebelum bulan 6 ni dia dah kena ada at least $500 untung. Tiba-tiba korang rugi pula tu. Dah lah rugi nak sembang jadi jutawan lagi tu. Memang korang emosi akan terganggu, akan lagi agresif, membawakan portfolio korang kosong semua. Alright, itulah benda yang kita tengok yang akan terjadi. Okay, ini baru 1.1. Kita ada banyak lagi topik. Okay, so far macam mana? Okay ke? Okay, so far macam mana? Kita memandangkan kita buat benda ni secara Zoom kan. So saya nak macam lebih santai-santai sikit lah. Korang pun kat rumah tengah baring-baring depan TV. Betul. So kita buat cerita slow. Okay, so far okay. Mantap tak benda-benda kita share ni? Tengah baring atas katil. Bagus kan? Daripada korang layan Instagram, benda-benda yang mengarut tu, baik kau layan Stallion ni. Bayar RM20 lagi function. Betul? Okay, semua cakap terbaik. Bagus. Ini belum real life lagi bro. Real life boleh nampak. Dia sembang kena power sikit. Musim virus ni. Okay, bring it on. Orang kata best. Alright. Cantik. Okay. So ingat objektif tu korang boleh guna tak kira apa-apa instrumen yang anda trade. Tak kira forex, tak kira CFD, tak kira option, tak kira bursa, tak kira apa kejadah semua. Right? Benda tu anda kena ingat. Target. So anda kena tahu korang ni berapa persen ni. Kau jangan pandai-pandai pula tiba-tiba nak tukar-tukar target. Agak-agak dah tak dapat main tukar-tukar. ROI 100 ke 1000 dia kata bonus lah. Boleh. Yes, betul. So bila bonus korang tak terasa emosi tu mantap. Sebab trading ni semua emosi guys. Semua emosi. Korang pandai macam mana pun, technical sifu mana pun, emosi cloud. Right? So kita punya syllabus ni lain sikit. Sebab dia saya tak nak masukkan technical banyak-banyak. Sebab technical tu tak berapa penting dalam trading sebenarnya. Tak adalah penting. Sebab saya nak tekankan emosi tu, right? So ramai orang lemah bab emosi ni. So inilah kita nak cuba nak bagi ke anda semualah. Okey, sebentar Okey. So far nampak semua tengah bersemangat tu. Okey, sabar saya nak setting dulu, betul, emosi penting. Kalau ikut emosi mati. Betul. Korang tanyalah kalau ada student dalam ni, cuba korang bagi tahu. Budak-budak yang baru ni mungkin ideologi telah terpesong untuk menjadi jutawan ni. Nak main saham. Dia kalau berniaga, korang berniaga barang, boleh kita sembang pasal jutawan. Ini saham ni bagi saya pada awal ni mungkin tak berapa sesuai untuk kita terus shoot kepada ambitious target lah. Okay. So itu adalah bab objektif. So sekarang saya akan teruskan piramid kita. Piramid kedua apa? Korang ingat lagi tak? Kita ada objektif, atas tu apa? Tahu tak? Apa kat atas tu?
Yang kedua, ilmu. Cantik. Nampak korang tengok. Modal. Apa kejadah? Modal tu atas sekali dah. Ilmu tu penting. Okay, buat profit dulu baru sembang jutawan. Itu betul. Kat luar tu dah hari-hari dengar. Sampai dia pun dah tak boleh fikir dah. Oh, saya pun tak tahu. Pergi kerja dengar, balik kerja dengar dan sebagainya lah. Macam-macam lah. Okay. So, okay. Anda itu why okay. Saya tak nak dekat-dekat sini ya. Yang siapa cakap busa lembab tu sebenarnya anda silap bro. Korang semua silap. Sebab apa? Bursa juga adalah salah satu forte Stellium. Stellium mempunyai dua benda, bursa Malaysia dan juga global. Right? Kita dua-dua. Kalau kau nak belajar bursa Malaysia dengan Stellium, bak datang sini, global bak datang, package semua satu je. So Mazuki dengan Lokman adalah remiser tersohor dekat Maybank. So basically korang dapat dua-dua lah. Bursa mendapat, semua dapat. Alright? Okay. So yang topik kita yang kedua, saya nak share sikit saya punya screen kat sini. Okay. Okay. Sabar sana. Okay. Sabar. Tenang-tenang. Kita kena buat tenang-tenang. Okay. Cuba saya nak share screen ni kat tepi ni. Senang sikit kat sini kan. So saya boleh tekan-tekan je. Tak payah. Okay. Dekat sini senang. Okay guys. Anda boleh nampak clear ke? Boleh nampak clear kan? Okay, mantap. Okay. So, apa saya nak buat ada kat sini adalah bila anda tengok, bila kita cerita pasal ilmu, dekat luar sana dia banyak cakap halal haram, ini option, haram. Aduh, itu agak memeningkan kepala guys. Basically kita ambil satu benda sahaja. Kalau kita tahu benda tu okey, kita fokus, tak payah nak mengharam-haramkan, tak payah menghalal-halalkan sebab anda bukan scholar, bukan pengkaji, bukan advisory yang berlesen macam Stellium. So janganlah jatuhkan hukum kat orang. Alright? So kalau korang nak bursa, kau main bursa. Kalau nak global, kau pergi global. Tapi Stellium special dia ada dua-dua. Sebab tu ramai orang marah. Okay? Tak apa. So tak apa. Korang tengok kat sini, korang tengok. Okay. Apa saya share kat atas ni adalah perbezaan antara dua indeks tersohor dalam dunia. Anda ada satu indeks yang dinamakan indeks KLCI dan satu lagi adalah satu indeks yang dinamakan Dow Jones. Anda perhatikan, saya nak lukis-lukis sikit. Ini adalah Malaysia. Ini adalah United States of America. Ini adalah global ni bursa. Kedua-dua indeks ni adalah indeks terbesar dan adalah gabungan 30 saham terbesar di dalam negara masing-masing lah. So semua dekat Dow Jones ni macam Lokman ada cerita tadi. Kat Dow Jones ni semua ada apa benda yang terbesar sekali yang kau tahu dekat dunia ni semua ada dalam Dow Jones. Contoh, korang pergi drive-thru hari-hari makan McD tu, McDonald, itu adalah 30 saham terbesar. Nike 30 saham terbesar. Kopi mahal tapi kedai mesti penuh, Starbucks adalah 30 saham terbesar. Apa lagi? Ni komputer ni yang saya tengah tekan ni, Microsoft adalah 30 saham terbesar. Intel 30 saham terbesar. Kita ada Boeing dan sebagainya. So KLCI pula apa saham terbesar? Maybank, semua bank-bank kita ada. Maybank, Public Bank, RHB, CIMB. Kita ada apa lagi? Kita ada Sime Darby, and kita ada PBB, kita ada Maxis, kita ada DG, Malaysia Airport dan sebagainya. So apa saya nak kongsi anda kat sini adalah kalau anda tengok dua ciri-ciri yang sama tetapi siapa lagi halal, siapa lagi haram. Ataupun dia terbalik, sini halal, sini haram. Macam mana cerita ni? So korang asyik mengharam-haramkan benda je. Cuba korang fikir sikit, bagi sikit idea kat kita orang. Okay, korang kena faham. Anda kena faham FBM KLCI ataupun KLCI Malaysia ni, walaupun dia dekat Malaysia, korang mesti boleh tertipu dengan orang. Sebab apa? Wah, ni Malaysia ni banyak Melayu, ni mestilah halal-halal. Itu memang kepala otak yang netizen yang suka ikut orang lah tanpa ilmu. Alright, anda kena faham. Kalau saya gabungkan keseluruhan saiz market capitalization untuk KLCI dan juga Dow Jones, saya gabungkan,
peratusan syarikat yang patuh syariah di Dow Jones adalah lagi besar daripada KLCI. Kau kena faham. Di Dow Jones, saya gabungkan semua syarikat yang ada, semua syarikat besar-besar yang ada, peratusan peratus syariah adalah lagi tinggi. Sebab apa? Sebab semua syarikat besar-besar adalah patuh syariah. Seperti apa? Apa syarikat terbesar? Microsoft, patuh syariah. Apple, patuh syariah. Alright? Google, patuh syariah. Amazon tak patuh syariah lah. Intel, patuh syariah. Nike, patuh syariah. Come on guys. Syarikat terbesar di US semua patuh syariah. Dekat Malaysia pula macam mana? Apa syarikat terbesar? Adakah syarikat terbesar patuh syariah? Kalau saya gabungkan keseluruhan saiz pasaran, sebab tu peratusan yang patuh syariah akan jatuh. Alright? Dia akan jatuh mendadak. Sebab apa? Sebab top syarikat terbesar dari segi market capitalization di bursa Malaysia adalah hampir kesemuanya tidak syariah. Seperti Maybank, seperti CIMB, seperti Public Bank, seperti RHB Bank. RHB. Dan juga kita ada bank-bank, Hong Leong Bank. Sebab KLCI ini didominasi syarikat besar di Malaysia didominasi oleh bank. Right? Bank. Di mana bank tidak patuh syariah. Sehingga anda pergi di pasaran global, dia tidak didominasi oleh syarikat bank. Dia didominasi oleh syarikat teknologi. Itu adalah syarikat yang kita nak pergi, kita nak beli. Right? So tak ada masalah yang kat US tak ada orang yang tak ada orang yang tengokkan dia syariah. Dekat Malaysia kita ada SC keluarkan setiap setahun keluarkan 2 kali bulan Mei dan November. Kat global tak ada siapa nak tolong. Tu korang silap. Korang kena faham sebab apa? Sebab stallion kita, kalau di Malaysia kita ada Suruhanjaya Securities yang menjadi penasihat untuk semua aset-aset ataupun aset classes yang ada di bursa Malaysia sama ada patuh atau tidak. Di global, kau tahu tak apa? Global ni, kalau saya nak conteng kat sini, kita dinamakan satu benda, website. Nanti Reza akan share lah petang. ID Rating. Kau nampak ID Rating ni? ID Rating ni adalah satu website, saya highlight sikit mana hilang. ID Rating adalah satu website yang kita guna untuk kita tahu mana syarikat yang patuh syariah dan tidak patuh syariah. Sebab sekiranya option anda beli mother share dia patuh syariah, memang option akan jadi syariah. Alright? Kat luar tu korang jangan pandai-pandai. Kalau nak belajar stallion, bak datang sini. Daripada bantai stallion, lebih baik belajar dengan stallion. Dapat keberkatan. Anda tahu ID Rating kita subscribe. Korang tak payah subscribe. Kita bayar berapa dalam $1,000 kita dah bayar, kita bagi kat semua student apa korang boleh beli, apa korang tak boleh beli. Korang ikut list ni, apa syariah, apa tak syariah. Right? Tapi student sahaja dapat lah, korang tak dapat lah. Right? Sebab benda tu dah RM8,000 nak bagi, memang tak boleh lah. Dalam insyaAllah kalau korang belajar dengan stallion, kita bagi korang. So itu adalah topik kita ilmu. Ni saya nak sentuh pasal modal pula sekarang ni. So far macam mana? Clear tak? So far adakah anda dengar saya dengan clear? Adakah anda suka dengan stallion punya perkongsian? So far adakah anda suka dengan perkongsian stallion? Kau komen. Saya nak tulis ni sikit. Komen, teruskan komen. Guys, so far nak jadi student, tak dapat jadi student dalam zaman COVID ni. Sebelum COVID boleh lah, kita punya kelas mungkin lepas raya haji kot. COVID dah tak ada. Ulang ID rating. ID rating ni saya tak nak ulang lagi sebab Reza akan komen pasal ID rating. Kita memang basically saya nak cover banyak tak cukup masa, alright? Masa tu emas. Walaupun RM20 dia tetap berharga. Kita akan menjalankan amanah kita dengan sangat padu kepada orang semua supaya lepas sesi Zoom stallion ni korang keluar, tutup PC, semua akan jadi lebih bijak bila nak
tanya soalan bila nak cerita tentang global dan sebagainya. Alright? Sebab kita, yes, cerita benda realiti bukan fantasi. Itu adalah benda yang betul. Korang nak jadi pelabur bijak, korang kena dengar realiti. Kalau saya share fantasi korang, korang boleh tahan 2-3 bulan, lepas tu semua lost. Lepas tu cari sifu lain nak belajar. Mana, ada. So itu adalah cycle dia. Kita nak berhentikan cycle tu, macam mana juga kita berhenti rantaian COVID ni. Macam itulah modus operandi dia. Okay guys. Bersambung pula kepada saya nak cerita tentang modal piramid last sekali. Betul tak? Betul tak piramid yang last sekali tu? Piramid last sekali Okey, piramid last sekali tu adalah boleh tak ni? Boleh saya sambung tak? Korang semua ready ke? Adakah anda semua ready? Saya bersedia? Saya tengok video saya cantik lampu sebab dia ada lampu profesional. Korang okey tak? So far okey? Ready Jun. Maknanya saya nampak saya punya lampu ni memang ngam daripada Lokman, bilik dia gelap sikit. Itu bilik-bilik rockers tu. Main gitar kuat tu. Okey, video clear, cantik. Ini yang kita nak dengar. Okey. Okey guys, so next topic dia saya akan pergi kepada sabar sekejap sabar. Nampak? Tuan kat mana? Overseas ke? Mana boleh bagi tahu? Saya work from home dah 2 minggu dah kerja kat rumah. Semua sistem semua ada kat sini ni. So kat overseas ke? Rahsia. Tak boleh beritahu. Ini rahsia kerajaan ni. Okey. Okey sabar saya share screen Okey. Nampak tu. Saya besar sikit lah. Okey, nampak? Okey. Alright, nampak tu. Okey, nampak tu. 1.3 modal apa ni? Ni lambang Australia ni. Kalau korang nak tahu. Nampak tu. Lambang kuda hitam ni. Ini jangan main-main tu dengan kuda ni. Okey. So basically apa anda tengok kat sini adalah bila anda tengok sini bila anda cerita tentang modal okey. Kita jangan cerita tentang option dulu. Kita cerita pasal saham dulu. Alright, kita cerita pasal saham. Okey, saya stop sharing dulu lah. Okey, saya nak cerita tentang saham dulu. Okey, sebab apa saham? Sebab market sekarang ni kita tahu semua jatuh dan saya pada awal ni apa saya nak kongsikan anda adalah saham ataupun EQ. Option nanti kita akan masuk, kita adalah EQ. Kalau anda nak jadi salah seorang pelabur saham global ataupun di bursa, saya boleh kata kalau saya nak saya ada cakap Hrithik Roshan kau ajar betul. Aduh. Orang Hindustan tak main saham lah. Okey. So sebab apa? Sebab anda kena faham kalau anda tak ada ilmu, anda boleh cakap saham global ni mahal. Tapi bila kita ada ilmu, saya boleh cakap saham global ni adalah murah daripada saham bursa. Sekiranya anda nak jadi pelabur boleh orang kata pelabur long term investor, anda nak jadi salah seorang pemegang saham syarikat terbaik, alright? Syarikat terbaik di dalam dunia. Tak kira yang syarikat terbaik lah. So modal yang diperlukan adalah jauh lagi rendah sekiranya anda pergi ke global compared to bursa. Sebab apa? Jom, sekarang baru saya share. Saya terlupa cue tadi. Aduh, biasalah. Kita main-main benda online ni. Tak biasa. Okay, alright. Nampak ni? Okay guys, anda tengok kat sini. Sekarang ni, ini adalah saya nak korang yang main global tu tak apa. Okay, korang yang main bursa Malaysia ni, okay, korang main bursa, saya main global. Kita nak beli syarikat terbaik dalam dunia ni. Kita nak beli syarikat terbaik. Kita tak nak beli chocolate chip ni. Macam Lokman cakap tadi, chocolate chip, green chip. Kita nak beli blue chip dia. Blue chip adalah saham terbaik sekali dekat dalam pasaran tu. Korang main bursa, saya main global. Kita tengok apa perbezaan dari segi modal Okay. First kali kalau anda tengok, saya buat satu lukisan. Okay. Ini adalah syarikat terbaik di Malaysia. Tidak menafikan tenaga nasional. Sebab apa? Lagi ramai orang melepet dekat rumah waktu kena MCO.
kau guna bil elektrik lagi tinggi. Aircon buka lagi banyak. TV buka lagi banyak. So tenaga nasional punya consumption lagi better. Tak juga. Sebab tenaga nasional ni dapat duit banyak daripada commercial punya segment. Residential ni sikit je sebenarnya. Oh tak jugalah. Tapi tak apalah. Boleh lah katalah tenaga ni terbaik lah. Monopoli kan. Okay. Korang pula ambil tenaga, saya pula ambil Microsoft. Ini terbaik di dalam Malaysia. Ini terbaik di dalam dunia. Harga saham tenaga nasional adalah RM12 untuk satu unit. Microsoft adalah $150 untuk satu unit. So minimum pembelian di Bursa Malaysia anda tak boleh beli satu unit. Korang tak boleh. Kalau lah manalah tahu jadi klien Mazuki dan juga Luqman, tiba-tiba Man atau Mazuki, Tuan Mazuki, tolong beli tenaga satu. Mana boleh. Tenaga satu, korang bayar dia RM12 je. So Mazuki cakap, ingat beli satu lot, so korang bayar RM12 je. Hafsal, saya beli satu unit. Tak boleh. Di Bursa Malaysia 100 unit minimum. Tak boleh main tenaga satu, Maybank 2, bayar macam bayar kedai-kedai mamak. Tak boleh, boy. Tak boleh. Dia ada minimum. Minimum adalah 100. Alright? Okay. Minimum dia 100. So benda tu korang kena faham. Okay. Satu lot lah basically. Betul lah. Satu lot. Okay, satu lot So dia punya perbezaan adalah bila anda tengok di sini. Kalau di global kita boleh beli satu unit sahaja. Di bursa 100. Untuk modal, kalau kita gabungkan modal ni, anda tengok kat sini pula adalah modal yang digunakan untuk menjadi pemegang saham di tenaga nasional adalah RM1,200 Malaysia. Kalau anda nak jadi pemegang saham Microsoft dengan satu unit, darab RM4 sebab saya ambil ni lah tukaran mata wang saya ambil RM4 lah, senang kira. Tak payahlah sekarang 4.4, 4.38. So senang kira saya ambil 4 sajalah, right? Okay, dapat RM600. So saya boleh kata dengan satu unit saham terbaik, modal dikeluarkan adalah RM600. Bayangkan korang tak bangga ke? Korang adalah salah seorang pemegang saham syarikat terbesar dalam dunia, right? Nanti korang akan dapat surat kat rumah. So, bila anda beli satu unit Microsoft, anda boleh pergi AGM dan setiap anda boleh undi sebenarnya, anda boleh vote, anda boleh angkat tangan kat AGM dia orang, right? Tangan anda tu dikira sebagai satu undi. Korang jangan main-main. Jangan main-main. Itu benda benar. Okey. Kalau kita kaji syarikat di Bursa Malaysia, kenaikan purata dalam masa 5 tahun kenaikan purata, kita tak cakap pasal krisis. Normal period. 2015 sampai 2020 awal tahun. Kita ambil normal period sahaja. So kenaikan dia yes. Syarikat Big Cap Malaysia memang padu kenaikan, saya boleh kata secara purata. Kita gabungkan semua syarikat Big Cap Malaysia, Maybank, Petronas Chemical, Tenaga Nasional, kita punya Malaysia Airport, Public Bank ni semua kita gabungkan. Kenaikan purata adalah 60%. Ni dalam tangan. Tapi di global pula, syarikat terbaik diorang, kenaikan purata adalah 400%. Sebab apa? Mesti korang cakap, Australia menipu kau sabar. Ini semua chart yang cakap. Kita tak cakap. Pergerakan dah berlaku. Right? Dah berlaku. Dan akan berlaku lagi dalam masa beberapa bulan dari sekarang. Korang tak nampak ke? Dengan RM20 je. Dengan RM20 anda boleh jadi okay. So basically, okay. So dekat sini kita tengok nilai pelaburan selepas 5 tahun anda gandakan. Okay. Saya nak. Okay. So bila saya buat satu lukisan kat sini, bila anda gandakan duit pelaburan anda tadi yang 1,200 dah menjadi 208. Ni apa benda saya lukis ni? Minta bertenang masing-masing. Ni arrow ni Duit 1,200 modal awal tadi dah jadi 2080. 5 tahun melabur, betul? 5 tahun melabur. 5 tahun melabur. So untuk Microsoft pula 5 tahun korang melabur. 5 tahun korang dapat 3,500 sebab kenaikan purata adalah sebanyak 400%. Ini adalah kenaikan secara purata untuk kesemua syarikat-syarikat besar di pasaran saham global. Apa syarikat naik 400% ni? Guys, banyak sangat. Kalau nak aku cakap ke? Kita ada Microsoft, kita ada Google, kita ada Apple, kita ada AMD, kita ada Nike, kita ada Starbucks, kita ada Corvo. Kita ada memang banyak je. Tesla ni kau jangan cerita lah, lagi-lagi lah banyak.
So kita ada terlampau banyak Nvidia dan sebagainya, Ferrari, semua macam-macam lah. Semua naik beratus-ratus persen secara purata dalam masa 5 tahun. Cuba lepas tu kau argue dengan kita, logik ke? Apa logik dia? Bursa naik 60 tu naik 400% kalau market bullish. Okay, apa yang logik dia adalah, saya tukar, logik dia adalah disebabkan oleh, kalau korang tengok Tenaga Nasional adalah syarikat terbaik di dalam Malaysia yang mempunyai jumlah pelanggan sebanyak, saya boleh kata Malaysia rakyat 30 juta. Katalah setiap orang Malaysia ni ada kilang, ada rumah. So pelanggan dia katalah 30 juta rakyat Malaysia, darab 2, 60 juta. Tenaga Nasional ada 60 juta pelanggan. Banyak tak? Cuba jawab, banyak ke tak? 60 juta pelanggan Tenaga Nasional ni. Saya nak tengok korang jawab. Kalau korang jawab tu maknanya korang dengar saya tu. Banyak ke sikit kalau saya kata Tenaga Nasional ada 60 juta pelanggan? Korang, saya nak tengok sebentar. Alright. Itu adalah, saya nampak mesej dia agak lambat sabar. Itu adalah untuk Tenaga Nasional. Tenaga Nasional ada 60 juta pelanggan. Tapi kalau cerita pasal Microsoft, korang ingat dia ada berapa banyak pelanggan Microsoft ni? Banyak ke sikit? Kalau Microsoft, dia dah main bilion pelanggan, right? Dia dah main bilion. Dia bukan lagi main juta-juta. So, anda bayangkan Tenaga Nasional yang ada juta-juta pelanggan, Microsoft yang ada berbilion-bilion pelanggan worldwide. Alright? Worldwide. Macam Anwar Ibrahim, bilion-bilion. Kita tak main politik bang, bahaya. Memang bahaya main politik saya ni. Nampak artis main politik sekejap je tombang. Bahaya. Ini jangan main-main tu. So, anda tengok sebab tu saya nak bagi tahu anda semua, anda kena buka minda anda. Sekiranya pasaran saham jatuh dengan banyak di seluruh dunia, anda kena buka hati anda ni dengan tanya stallion, sekarang ni aku ada duit sikit, katalah contoh ni duit simpanan jangka panjang ni, right? Jangka panjang. So, korang cakap nak beli saham bursa. Ya, bagus. Saham bursa tengah murah, bagus. Tapi saya nak anda buat adalah anda bukakan sikit otak anda untuk tengok peluang-peluang membeli saham global. Korang boleh beli kat Maybank menggunakan platform Mazuki dan Lokman Remiser ni. Korang boleh beli dekat situ juga. Beli Apple murah, beli Microsoft murah, korang pegang 10 tahun. Saya dah tunjuk tadi, dengan modal 600 5 tahun duit korang boleh jadi 3,000. Korang bayangkan korang letak RM10,000, berapa? Itu dah main berapa ribu, dah pergi puluh-puluh ribu kat ratus ribu dah tu. Itu 10,000, cuba letak 100,000. Itu boleh main juta kat situ. Nampak tak? Macam tu lah nak jadi juta. Bukannya kau goyang kaki tekan, tak tahu apa-apa, expect nak jadi juta. Susah lah. Sebab apa kau nak tahu? Orang yang paling kaya dalam dunia ni saham ni, sekarang ni buat masa ni, dia menjadi jutawan disebabkan oleh pegangan yang lama. Macam kita punya Uncle Warren Buffett. Warren Buffett mana trading macam korang, nak beli pagi pergi petang. Certain orang boleh buat. George Bezos, yes, dia pegang lama, dia duduk dalam stok tu lama. Kita ada Elon Musk. Right, dulu orang bahan-bahan dia saham dekat 100 lebih orang bahan-bahan. Sekarang saham dia dah pergi 500, 700, 800, nak cecah 1,000. Dia duduk, dia layan up and down, dia berkembang dengan syarikat. Itulah apa korang jadi. Itu apa korang kena buat, right? Option ni sebenarnya selingan je guys. Option ni adalah selingan. Sebab apa Stallion bagi tahu ni? Stallion nak cuba membangkitkan anda punya ideologi tentang saham. Yes, Alibaba. Ideologi tentang saham, dan kita tak nak anda semua beranggapan saham ni adalah tempat untuk jadi cepat kaya. Okay? Saham ni bukan tempat untuk jadi cepat kaya. Dia
tempat untuk mengembangkan anda punya wealth, right? Pengembangan harta. Kalau beli rumah lambat, beli tanah lambat, kita ada saham yang liquid, yang anda ada banyak pilihan, senang beli, senang jual. So, anda ada banyak option. So, saya tak nak anda saham je, nak jadi cepat kaya. Jangan bro, anda memalukan bangsa kita. Alright? Macam di office, macam saya boleh kata di office saya, Melayu ni boleh kata tak adalah banyak. Dia tak adalah minoriti. Dia balance lah, balance. So bila kita tengok pemikiran yang ada dengan bangsa-bangsa lain, mereka mempunyai pemikiran yang sangat diverse dan lain daripada Malaysia. Macam kita ni tengok contohnya PNB, ASB bagi 5.5%, kita marah. Oh, apa ni bagi sikit. Orang tahu tak dekat office saya tu, orang non-Bumis tanya saya, bro, can we buy this ESP ya? Aku cakap, apa hal? This 5.5 during this kind of market is very good bro. Tapi bila saya tengok orang-orang kita dekat Facebook pula, apa ni paling sikit. Korang kena tengok market guys. Orang-orang yang faham, ada ilmu, dia tahu 5.5 ni banyak di kala market macam ni, negatif. Right? So saya nak, lepas anda dengar stallion sesi Zoom ni, bukan sahaja anda tahu macam apa nak trade, anda jadi lagi bijak. Sebagai bangsa Malaysia, bangsa Melayu ni, anda kena jadi lagi pemikiran anda lagi bagus lah. Bukan sekadar dia bersyukur, bersyukur tu satu benda. Kita bersyukur tapi kita tahu apa yang kita cakap ni, right? Bukannya sikit je hentam. Ni bila saya baca komen ada yang cakap, ni mungkin sebab beli benda mengarut lah, bayar gaji tinggi buat bangunan. Salah. Anda salah dan anda kena repair benda tu, alright? Kita nak bangkit sekali, bukan sekadar nak tambahkan kita punya kekayaan ataupun wealth, kita nak tambahkan kita punya ilmu dalam ni, right? Ingat, dalam ni. Ni. Okay, boleh ngam Boleh tangkap Nah, ni baru muka dimah je bro. Okay, teruskan. Tak sabar tu, tak apa, sabar. Okay, so saya nak pergi kepada jenis-jenis pelabur yang ada Okay, jenis pelabur yang ada. Okay, cukup lah cuci ni. Saya pun cuci ni sebenarnya orang lain dah suka buat cuci korang ni. So pakai okay, kita tak nak cuci korang lah, kita nak bagi straight to the point lah Okay guys, okay ni. Okay. Anda tengok dekat sini Okay, ini adalah jenis pelabur yang ada guys, jenis pelabur. Korang kena faham, korang ni korang pilih sekali. Korang pilih jalan yang mana guys? Anda pilih jalan yang mana? Contoh, kita ada short term. Kita ada short term dekat sini, mid term, long term. So, short term ni adalah semua pelaburan yang dilakukan dalam tempoh seminggu ke bawah. Nampak ni? Seminggu ke bawah. Anda adalah short term trader. Digolongkan di dalam short term. Short term ni scalper ataupun orang scalping market itu masuk juga. Beli pukul 10, jual pukul 12, beli pukul 1 pagi, jual 2.30 pagi. So itu adalah di dalam short term trading. Tapi korang kena faham, korang jangan tertipu. Alright, tak kira di bursa ataupun di global, bila orang buat scalping, orang yang buat scalping adalah orang yang experience, mempunyai pengalaman yang padu dan lama dalam market ni. Kalau anda tengok dia buat, anda nak juga buat, dahlah korang tak account baru nak buka, tak tahu apa-apa lagi, nak ikut, memang jahanam. Sebab apa? Risiko dia adalah tinggi guys, risiko dia sangat tinggi. Dan sepatutnya jumlah modal yang diperuntukkan untuk pelaburan yang berisiko, kita hadkan kepada 20% sahaja. Contoh, korang ada RM10,000 nak main global ni. Contoh RM10,000 kalau tukar bagi 4 dia lah RM2,000 lebih, RM2,500 lah kita ambil secara purata. RM2,500 tu kalau kita ambil lah, okey. Kalau korang ada modal RM10,000, modal RM10,000 lah ada dalam 2,000
Ni kat sini RM2,000 lah. RM 2000, RM 2K, ataupun di dalam, kita ambil dalam apa? Dalam US dollar Kita bahagi dalam US dollar. Currency sebenar sekarang 4.4. Oh, banyak tinggi Okey, ada 400. Kita ambil 450 lah. $450. Okay guys. So ini sahaja modal yang diperuntukkan untuk korang main short term, right? Short term ni adalah benda-benda yang laju semua bawah seminggu ni. Ini sahaja. So produk dia adalah korang boleh main CFD dan juga option. Alright? Korang jangan cakap, oh ni CFD haram, ni haram. Okay. Sebenarnya kita stallion ni kita fokus memang kepada option. Alright? Kalau korang nak main CFD, kita orang pulang kat korang lah. Alright? Itu anda tanggung sendiri. So kita jenis yang tak jatuhkan hukum, dan anda dah tahu CFD ni, anda dengar Datuk Dr. Daud Bakar dia cakap apa, so korang nilai sendiri. Tetapi option, saya nak tegaskan kat sini, dekat video terbaru dia cakap option ni adalah patuh syariah selagi mother share tu patuh syariah. Dan korang jangan pandai-pandai nak putar belitkan apa yang dia cakap selain daripada benda tu. Alright? Kita ambil itu patuh syariah, option, kita follow option. CFD, banyak khilaf dan korang fikir sendiri. So, korang tengok kat sini, ini adalah instrumen yang anda boleh main sekiranya anda nak main dekat sini. Alright, 1 minggu ke bawah. Dan yang kedua pula, kita pergi meter. Ini saya ni. Saya orang pasif. Saya bekerja, saya jenis yang bekerja, saya tak main short term ni. Short term ni saya tak main ni. Ini cuma Lokman dan juga Mazuki yang suka. Alright, yang suka main short term ni. Saya main banyak medium term. Semua saya buka 3 bulan ke bawah lah. Seminggu, 3 minggu, kadang-kadang buka 3 bulan, seminggu tu dah profit. Macam tu lah. Kadang buka sebulan, market teruk, rugi. Ada juga. So mana boleh nak sembang untung je, betul. So korang kena logik lah sikit. Tapi dalam masa bulan Januari sampai sekarang saya baru rugi sekali lah. Power kan. So itu je lah nak sembang dengan korang. So basically, ini pasif ni. Ini tengok seminggu sekali, layan student sikit, trade pun jarang-jarang. Ini so basically inilah caranya orang yang santai-santai yang bekerja. Korang kena ada kat sini. So wang yang diperuntukkan adalah 30% ataupun dalam ringgit Malaysia kat sini adalah RM 3K. 3K ataupun dalam US dollar peruntukan anda adalah, kita tengok kat sini, kita bahagikan dengan dalam 680 lah kat sini. Ni so ini sahaja anda boleh main. Selebihnya anda kena simpan cash ataupun anda kena beli benda-benda EQ yang kita panggil long term untuk simpanan hari hujan. So sebenarnya ratio dia adalah pelbagai. Dia korang boleh tukar-tukar ikut korang punya kesesuaian kepada risk tolerance. Anda punya risk tolerance yang kita panggil. So risk tolerance masing-masing ni adalah berbeza. Sometimes dia letak 10,000 untuk trade, dia ada ratus-ratus ribu kat belakang. Tu mungkin dia jadi lain. Ini adalah orang yang ada pool 10,000. So inilah dia kita cerita, alright. So anda tak boleh main contoh ada modal 10,000, bantai semua beli CFD dalam 10,000 tu. CFD pula satu position terus buka 5,000 US dollar, dalam 1,000 US dollar. Itu maknanya anda punya allocation dah jadi tak betul, alright. So ini sahaja anda boleh main guys, anda kena faham. Sekiranya anda menjangkaui lebih daripada ni, anda dalam bahaya. Money management adalah topik yang paling core sekali dalam saham, right? Money management. Bukannya technical, masuk sini, itu tak bro. Money management, emosi orang ni adalah core, right? Core. Market nak pergi mana, biar dia pergi, janji dua ni mantap, right? Nampak tak benda ni? So ini adalah benda-benda anda kena pilih sebenarnya, korang kena pilih. Saya bagi masa korang 1 minit, korang pilih, mana korang nak jadi dulu ni, pilih. Snap lah gambar ni, snap gambar. So lepas ni
Kalau orang kat luar sana ajak korang merempit busa nak main 10 minit ke, nak main CFD ke apa ke, so korang kena jaga-jaga lah. Bukan tak boleh main, boleh main, tapi korang kena faham yang uish, ini risiko ni. So maknanya aku tak boleh ikut orang. Aku kena ikut berapa yang aku layak. Alright? Tak boleh ikut orang bro. Lain orang, lain cara. So macam tu lah cerita dia. So okay. Okay, so saya tengok dah ramai dah pilih ni. Oh, mau pilih-pilih. Itu macam ke? Lagi. Yang lain tu apa tu? Yang lain tu. Adakah anda seorang bilion. Aduh, dia punya ni lambat sikit nak buka. Okay. So macam itulah. Saya nak korang pilih korang ni apa sebenarnya? Mid term, long term. Anda kena faham. Kalau anda kerja 9 to 5, takkanlah 2-3 pagi nak bangun nak trade. Memang jadi tak logik, alright? Benda tu jadi tak sihat. So rezeki ni anda kena faham, rezeki ni bukan rezeki profit je guys. Kita punya kesihatan ni semua adalah salah satu benda yang korang kena jaga juga. So kalau tidur lambat hari-hari trade, besok pagi pergi kerja, so saya rasa korang jalan dulu daripada profit tu. So benda tu kena faham lah, alright? Bukan semua kita boleh dapat dalam market ni, kita cuma ambil apa kita nak sahaja. Right? Ikut objektif. Okay. So, semua berbalik kepada objektif. Okay. So, season trader. Suka hati lah kau nak jadi apa. Itu no term kot, suka hati lah. Janji kau faham apa saya cakap ni sebab kita nak cuba protect anda daripada mengalami kerugian. Sebab anda kena faham, ideologi stallion adalah bukan untuk mencari keuntungan pada awalnya. Kita adalah lebih kepada untuk menjaga duit anda supaya jangan rugi. InsyaAllah kalau anda tidak rugi dalam masa beberapa bulan, profit akan datang sendiri bro. Right? Itulah cara dia. Okay, so next topic adalah topik modul yang ketiga ni. Kita nak tunjukkan di dalam market ni. Okay, saya minum air sekejap, haus lah. Okay. Sabar lu. Kau boleh minum air lu, santai lu. Minta maaf. Rukuk tu bahaya tu. Kita tak isap rukuk. Alright? Okay. Take 5. Okay, tak boleh lah take 5. Kita santai lah. Kita slow-slow guys. Kita slow-slow. Kita akan berhenti sebelum Zuhur. Okay, kita cuba berhenti sebelum Zuhur. Dan kita berhenti sebelum azan Zuhur lah. Right? Okay. So, okay, next topik yang seterusnya adalah di dalam itu, okay, kita dah selesai mukadimah. Kita dah selesai mukadimah. So, okay, mukadimah kita dah selesai. Dan kita nak pergi tentang teknik melabur. Semua nak pergi CFD tu apa? Derivatif ke? Tuan Reza tak ada slot. Reza lepas saya ni. Lepas saya, okay, ada Reza. Sebab tu option ni, macam mana nak beli option, macam mana nak jual option, semua kita akan buat belah petang. Alright? Lepas Zuhur. Lepas Zuhur kita akan sambung dengan topik option. Saya tahu ramai yang nak option, tapi sebelum kita pergi ke option, saya nak cuci korang dulu sebab saya tahu kat luar sana terlampau ada banyak agenda nak jadi jutawan cepat ni. Saya kena cuci dulu baru boleh pergi Australia. Kalau tak cuci korang ni, agenda jutawan ni nak bawa kat Australia ni, oi bahaya, memang bahaya. Kita memang cukup bahaya bawa orang macam tu. So okay, next kita akan pergi ke okay, Strangle Ayam Condor ada cerita ke? Dia masalahnya kita nak cerita apa-apa boleh cerita. Anda yang tulis tu faham tak apa yang orang tulis tu sebenarnya? Kita main option biasa pun dah boleh buat duit. Orang nak pergi Ayam Condor. So itu masalahnya guys. Yang basic pun tak settle nak pergi ke sana. Itu benda yang agak bahaya tu sebenarnya. Right? Saya tegur sikit lah. Okay, next. Okay, kita berhentikan bersembang. Logo Stallion dari Sheraton Oakman ke? Kita lebih kurang lah bro. Cakap main Wall Street. Sheraton Oakman lah bro. Aduh.
Tapi dia Syatul Rahman tu kaki scam. Kita tak scam lah. Itu beza dia. Okay, saya share sikit Okay guys, saya nak ada tengok kat sini. Ni teknik untuk melabur sebenarnya. Kalau nak faham tentang global ni, dia ada, saya bahagikan kepada tiga asas utama yang anda kena faham. Yang pertama adalah fundamental analysis. Sekejap, saya lukis dulu. Hang sabar satna. Okay, saya nak lukis. Okay. Yang pertama adalah fundamental analysis. Ini dia yang pertama. Yang kedua adalah technical analysis. Yang ketiga ataupun saya panggil bonus mark yang saya akan ceritakan adalah ni. Okay. So dalam fundamental analysis anda kena tahu, dia ada ini sahaja benda komponen yang korang perlu kena tahu untuk nak jadi trade global ni. 3 benda ni je. Nampak sikit tapi sebenarnya banyak bro. Okay, asas utama dia. Fundamental analysis adalah kajian tentang keuangan syarikat. Dia lebih kepada syarikat ni bagus atau tidak bagus, produk dia okey ke tak okey, keuangan dia okey ke tak okey, management dia, CEO dia bagus ke tak bagus, dia punya unjuran ataupun outlook masa hadapan bagus ke tak, itu semua dalam ni guys. Alright? So dengan adanya ilmu fundamental, kita dapat longgokkan saham apa kita nak beli. Right? Saham apa kita nak beli, kita tahu. Global ada berpuluh-puluh ribu stok. So bila kita menggunakan ilmu fundamental analysis, kita dapat satu pool ataupun universe yang mantap. Stok-stok, apa stok mantap? Apa stok yang Stallion beli? Bro, kalau anda nak tahu Stallion punya universe ni kecil je bro. Kita pusing-pusing stok yang sama je. Okay, kita sabar. Buat bertenang dulu. Okay, kita beli stok-stok yang sama je. Okay, saya dah tahu fundamental yang mantap adalah saham-saham gegasi seperti Apple, seperti Google, seperti Microsoft. Contoh ada Visa, ada Mastercard dan sebagainya. Nike dan sebagainya. Kita ada banyak. Tetapi dengan ilmu ni kita gunakan untuk tahu syarikat apa. Kita dah ada list. Sebab lepas tu kita dah ada list. Soalan yang kedua adalah bila nak beli bro? Hari ni ke, besok ke, minggu depan ke, tahun depan ke, sekarang ke? Bila nak beli? Bila nak beli, persoalan bila nak beli. Kita menggunakan ilmu technical analysis yang mempunyai asas utama mengkaji pergerakan harga saham. Dengan kajian kita menggunakan ilmu ni. Alright? Ilmu ni dan last sekali adalah news flow. Ini adalah Stallion buat sendiri. Sebab apa? Pasaran global adalah sangat volatile. Bermaksud volatile ni pergerakan ni sangat laju. Macam beberapa orang dah cakap dalam grup tadi, bergerak sangat laju. Yes, saya tahu memang laju. So untuk mengelakkan kita dimakan ombak-ombak besar oleh banyak sangat kelajuan ni, kita kena faham news flow. Kita kena tahu bila pengumuman-pengumuman terbesar akan berlaku. Sebab tujuan dia adalah untuk faham volatility. Pasaran saham global ni, dia tak macam bursa bro. Alright? Bursa ni orang kata macam siput lah, itulah, inilah. Sebenarnya tak juga. Tapi global ni memang laju gila babas lah. So kita kena tahu dua benda. Satu, pengumuman besar seperti FOMC. Federal Open, ni kita panggil Federal Reserve ni meeting. Alright, lagi satu kita panggil earning season. Ni saya nak akan kupaskan. Dan untuk technical analysis tak payah susah, kita ada trend dan kita ada ni indikator saya nak tunjuk korang lagi. Alright, kita belanja sikit macam mana kita tengok stocks lah. So, untuk fundamental analysis ni, ini agak kerja berat ni. Tapi untuk senang, cara Stallion ni, kau ikut je jerung ni. Alright. So ikut je jerung ni, jerung global ni. Kita ikut jerung global. Okay, sekarang ni persoalan dia, jerung bursa korang tahu, jerung global. Korang tahu tak siapa jerung global sekarang ni? Saya nak cerita, kita ikut jerung. Kau tahu tak macam mana nak tahu jerung apa? Apa nama-nama jerung tu?
Macam mana nak ikut Trump tweet effect satu. Okay, BlackRock tak tahu macam mana, ada yang cakap BlackRock lagi, oh jerung dunia ada satu ke volume kat chart. Korang kena tahu syarikat yang ada banyak jerung, alright? Yang banyak jerung. Kat sini ada tulis Vanguard dan sebagainya. So ramai yang tak tahu, ramai juga yang dah tahu. Okay, saya nak share dulu apa jerung-jerung yang ada di global dan juga di bursa Malaysia lah. Okay, korang sabar sekejap Oh, ini jangan main-main oh. Okay, sabar. Ini ada banyak ni. Okay. Okay, jom kita pergi kepada jerung-jerung. Ini korang boleh tak gambar lah. Okay, saya nak share screen saya ni. Okay, sabar sekejap Okay, kita share screen. Okay, saya nak share screen. Screen nombor 2. Okay, guys, anda nampak screen saya. Ini adalah jerung-jerung yang ada di pasaran bursa Malaysia. Alright? So, anda boleh tengok. So, anda boleh tahulah siapa yang besar. So kita punya duit pencarum, anda sebagai pencarum, so anda telah membanyakkan duit KWSP. So nilai terkumpul buat masa ni adalah 900 bilion. PNB yang kedua ada 300 bilion. Kita ada KUAP 125 dan ada tabung haji 65 bilion. So ini dipanggil Badan Pelaburan Profesional berkait dengan kerajaan ataupun GLIC, Government Linked Investment Companies. Alright? So yang kedua adalah kita ada Badan Pelaburan Profesional Swasta. Ini kita panggil non-GLIC lah. So kita ada CMB Principal. Duit korang ada ejen CWA ke? Ada ejen ke? Ada ejen Public Mutual, ada ejen Prudential Insurance, AIA. So duit-duit yang dikumpul oleh korang bayar insurans setiap bulan akan masuk kepada geng-geng dia ni. Pengurus dana profesional. So ini ada dana dia. Kecil sikit lah compare to geng-geng atas ni. Okay. Next adalah kita pergi kepada jerung global. Okay. Ini adalah jerung global. Alright. Okay. Saya bagi masa untuk korang semua. Korang boleh tak gambar. Korang boleh tengok jerung global ni. So ini adalah jerung-jerung yang ada di global. Alright. Boleh nampak Okay. Okay guys. Okay, gambar dulu. Okay, so ni kita ada BlackRock paling besar. Ada 6.8 trilion. Kita ada Vanguard 5.3 trilion. Ada Fidelity. Ni main trilion guys. Dah lah US dollar. Trilion pula tu. Vanguard ni 5.3 trilion. Kita stay straight. Korang kenal nama-nama ni. Saya nak korang tak gambar dan korang ambil maklum lah. Alright? Okay, benda-benda ni. So ini adalah benda-benda yang anda kena faham untuk nak jadi pelabur global sebelum kita nak kejar diorang. Okay. So sekarang ni, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Okay, apa saya nak buat kat sini adalah saya nak buka saya punya okay, sebentar Okay, saya nak buka saya punya ni lah. Saya punya Google. Okay. So apa saya nak share screen. Okay, sabar Ustaz. Okay, dia sebab di teknologi ni kadang-kadang dia ada hang-hang sikit. Okay. Alright, anda dah nampak ni, nampak Google ni? Senang je guys. Korang buka Google dan apa korang nak buat adalah, nampak Google ni anda type Yahoo Finance, okay? Yahoo Finance ni adalah salah satu platform financial saya boleh kata saya suka, alright? Mungkin korang dah tak guna Yahoo, korang suka guna Google. Tapi saya suka Yahoo Finance ni sebab senang, korang nak banyak info dalam ni, alright? Okay, bila anda tekan Yahoo Finance ni, anda boleh ikut saya ke? Kalau anda tak boleh ikut saya, anda bagi tahu jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, boleh. Okey, anda boleh ikut saya ke? Okey, jawab sikit boleh kat situ, saya nak tengok. Saya akan buat slow dan steady, jangan risau. RM20 korang mesti berbaloi, itu penting.
Boleh ikut. Okay. Guys, so far rasa berbaloi tak bayar RM20? Baloi tak? Baloi kan? Banyak kan ilmu? Okey ke? Ataupun rasa tak berbaloi dengan RM20? Cuba komen sikit. Baloi tak? Baloi. Nampak? Kita akan adakan banyak lagi